Assalamualaikum murid-murid. Apa khabar? Cikgu harap murid-murid semua dalam keadaan yang sihat. Baiklah, latihan hari ini kita akan mengulang kaji kembali bagaimanakah cara untuk menulis ulasan bagi bahagian B. Soalan hari ini ialah berkenaan dengan kesan penggunaan telefon bimbit kepada pelajar. Okey, mula-mula sekali kita baca arahan. Rajah di bawah menunjukkan kesan penggunaan telefon bimbit kepada pelajar. Tulis ulasan tentang kesan penggunaan telefon bimbit kepada pelajar dalam bentuk perenggan. Panjang ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan. Okey, berdasarkan rajah tersebut, terdapat 4 isi penting yang diberikan. Yang pertama, mendapat rujukan tambahan. Okey, apa contoh mendapat rujukan tambahan? Contohnya ialah murid dapat membuat rujukan melalui carian di Google tentang maklumat yang berkaitan dalam pembelajaran. Seterusnya, isi yang kedua ialah cara pembelajaran interaktif yang baru. Interaktif merujuk kepada pembelajaran yang menarik. Contohnya penggunaan aplikasi Quizizz, Kahoot, Padlet dan sebagainya. Selain daripada itu, terdapat juga kesan buruk seperti menjejaskan kesihatan. Huraian yang boleh dibuat ialah apabila murid menggunakan telefon bimbit terlalu lama menyebabkan kerosakan pada mata, ataupun murid juga boleh memberikan penerangan apabila murid terlalu kerap menggunakan telefon bimbit, mereka kurang menjalankan aktiviti di luar rumah seperti bersenam dan beriadah. Ini menyebabkan badan bertambah lesu. Selain daripada itu, kesan yang keempat ialah leka dengan permainan dan hiburan. Leka bermaksud murid lalai ataupun terlalu lama bermain dalam permainan video sehingga menyebabkan murid tidak dapat menyelesaikan tugasan lain yang seharusnya dilakukan oleh murid seperti melakukan kerja sekolah. Okey, seperti biasa apabila melakukan ulasan, cikgu tekankan murid untuk menggunakan formula pasak. Okey, P untuk pendahuluan. Dalam pendahuluan kita menggunakan ayat ini ya murid-murid. Maklumat menunjukkan kesan penggunaan telefon bimbit kepada pelajar. Kesan penggunaan telefon bimbit kepada pelajar ini terdapat dalam arahan. Okey. Kemudian ayat yang kedua kita boleh terus kepada A iaitu antaranya. Isi penting yang diberikan ialah mendapat rujukan tambahan. Jadi murid boleh buat pelajar dapat membuat rujukan tambahan. Isi penting huraian yang boleh dilakukan ialah contohnya pelajar dapat mencari maklumat tentang karangan melalui internet. Ini hanya contoh, murid boleh menggunakan huraian lain yang dirasakan lebih sesuai dan gramatis untuk ditulis. Okey, S untuk seterusnya ataupun selain itu. D di samping itu, K kemudian dan A yang kedua ialah akhir sekali untuk isi yang terakhir. Okey, kesimpulannya ialah murid perlu merumuskan berdasarkan maklumat yang diberikan apakah yang perlu murid lakukan. Contoh yang cikgu berikan ialah kesimpulannya sebagai pelajar kita perlulah bijak menggunakan telefon bimbit untuk kebaikan diri supaya dapat membantu kita menjadi pelajar yang cemerlang. Sekiranya murid mempunyai ayat lain yang lebih sedap untuk ditulis, murid boleh menggunakannya. Okey, setelah buat dalam bentuk jadual seperti biasa, murid akan pindahkan dalam bentuk perenggan. Okey, ingat perenggan yang pertama tak perlu jarak 1 jari. Sebaliknya, perenggan yang kedua murid akan jarak 1 jari. Cikgu ingin tekankan penulisan ulasan ini murid perlu membuat dalam bentuk perenggan. Sekurang-kurangnya 3 perenggan. Okey, jadi itu sahaja latihan untuk hari ini dan cikgu harap murid-murid faham akan penerangan serba ringkas ini. Sekian, terima kasih.